Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus kekal dan juga setia bersama kami di saluran TV1 Berita RTM dan juga penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran selama sejam untuk membawakan perihal dan juga isu-isu semasa secara eksklusif. Hari ini kita akan bercerita berkenaan tentang Kongres Ekonomi Bumiputra yang akan berlangsung pada 29 Februari sehingga 2 Mac 2024 di Putrajaya. Sebelum kita memberi perbincangan lanjut berkenaan tentang Kongres Ekonomi Bumiputra, apa kata kita saksikan sedikit perkongsian ini. Menjedari isu tentang pembangunan ekonomi, khususnya dalam agenda pemerkasaan ekonomi golongan Bumiputra, Kongres Ekonomi Bumiputra hadir bermula pada tahun 1965 dianjurkan untuk memberi tumpuan kepada bagaimanakah usaha-usaha untuk memperkasa, merekayasa dan juga memberikan cadangan serta idea bagi menambah baik bukan hanya ekonomi kepada Bumiputra tapi kepada negara secara keseluruhannya. Pada malam ini saya maaf hati untuk bersama dengan Datuk Wira Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Terima kasih Datuk kerana bersama kami sekali lagi. Alhamdulillah, terima kasih dalam naratif khas pada malam ini. Datuk, kali ini masuk edisi ke-2024 Kongres Ekonomi Bumiputra. Difahamkan kali pertama 1965, seterusnya diteruskan pada 1968 kalau tidak silap saya. Untuk edisi kali ini, apa yang akan menjadi fokus dan penumpuan kepada penganjurannya, Datuk? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ismail, terima kasih atas pelawaan dan jemputan ini yang saya kira saya mewakili MARA selaku sekretariat yang menganjurkan bersama dengan Kementerian Ekonomi bagi edisi Kongres Ekonomi Bumiputra 2024. Mungkin orang tanya yang keberapa. Ya, sebenarnya ini masalah kita apabila kita tidak ada satu follow through ataupun melihat secara berkesinambungan. Kerana ada yang kata mengikut data yang diperoleh daripada Teraju, ini adalah yang ke-8. Okey. Tapi ada juga kalau kita melihat atas nama Kongres Ekonomi Bumiputra, ini yang ke-10. Kerana yang jelas Kongres yang pertama, kedua, ketiga 1965, 68 dan 1980. Itu memang dianjurkan oleh inisiatif oleh kerajaan. Oleh kementerian waktu itu dipanggil Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Dan diinisiatifkan oleh Tengku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak pada waktu itu. 1965 dianjurkan pada 5, 6, 7 Jun, 3 hari. Dan ada 69 resolusi. Dan salah satu resolusinya adalah menukar ataupun menaik taraf RIDA, Rural Industrial Development Agency, kepada MARA. Dan setahun lepas pada itu MARA diperbadankan sebagai Akta MARA 1966. Dan yang menarik kali ini, buat pertama kalinya MARA diberikan tanggungjawab
sebagai penganjur bersama. Ibarat sirih pulang ke gagang. Ibarat bayi kembali ke dalam rahimnya, kan? Kerana dia lahir pada rahim Kongres Ekonomi Bumi Putra. Okey. Dan yang menarik juga kali ini kita merasakan bahawa setelah kita melalui siri-siri Kongres, dan saya katakan tadi, ada yang kata nombor 8, ada yang kata nombor 10. Kenapa begitu? Kerana di tengah-tengah itu ada yang dianjurkan oleh NGO, oleh Dewan Perniagaan, oleh Majlis Perundingan Melayu, oleh kementerian itu dan ini. Tapi bagi saya yang paling penting ialah kita nak memastikan hala tuju sebenar agenda Bumi Putra ini. Kerana apa juga yang nak dikatakan, agenda Bumi Putra ini adalah agenda keseluruhan rakyat Malaysia. Okey. Kan ini dipandu arahkan oleh Perlembagaan Persekutuan Perkara 153 yang mana Bumi Putra ada kedudukan istimewanya yang perlu diberikan perhatian, fokus terutamanya disebut dalam perlembagaan dalam aspek pendidikan dan ekonomi secara khusus. Dan sebab itulah bila kita bercakap soal Kongres Ekonomi Bumi Putra pun, dia tidak perlu dan tidak seharusnya hanya dalam ruang lingkup ekonomi. Memang dari segi sejarahnya pun dia bersifat holistik, melihat dalam aspek di luar kerangka ekonomi kerana ia terkait juga dengan aspek pemerkasaan ekonomi itu sendiri. Sebab itulah dalam konteks Kongres Ekonomi Bumi Putra kali ini, kita dipecahkan kepada 10 kluster fokus. Bermula dari dalam aspek reformasi pendidikan dan modal insan, soal pemerkasaan perusahaan Bumi Putra, pemerkasaan halal, pembangunan luar bandar dan pemerkasaan orang asli, soal penguasaan ekonomi dan korporat Bumi Putra Sabah, ekonomi Bumi Putra Sarawak, Felda diberikan fokus juga sebagai salah satu kluster, Felda dan juga tanah wilayah. TVET sebagai bidang utama yang perlu diberikan fokus. Ini semua antara 10 kluster, termasuk satu lagi ialah soal teknologi baru yang perlu diterokai dalam konteks melihat bagaimana kita harus memperkasakan agenda Bumi Putra ini. Ya, Datuk, mukadimah mungkin boleh dimulakan apa pentingnya Kongres Ekonomi Bumi Putra ini dalam konteks pemahaman masyarakat dan juga mereka yang sedang menonton pada ketika ini. Kerana kalau diceritakan oleh Datuk tadi, sementelah 1965 MARA diperbadankan, makanya ada kesan berantai hasil daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra. Jadi apa rasionalnya ia masih lagi dianjurkan untuk edisi 2024 dan apakah harapan impak yang akan dibawa hasil daripada penganjuran kali ini, Datuk? Ya, Encik Ismail. Dunia berubah. Dan setiap fasa dalam kehidupan dan pembangunan negara juga berubah. Kalau kita lihat waktu Kongres Ekonomi Bumi Putra itu diilhamkan oleh kerajaan pada waktu itu, hasil daripada resolusi Perhimpunan Agung UMNO setahun sebelum itu, iaitu pada tahun 1964, yang mana Tun Razak sendiri yang membentangkan resolusi di Perhimpunan Agung UMNO akan pentingnya diadakan Kongres Ekonomi Bumi Putra bagi menyahut saranan kepimpinan UMNO semua peringkat pada waktu itu nak melihat bagaimanakah kerajaan serius untuk memperkasakan agenda Bumi Putra. Dan salah satu yang dibincangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun 1964 itu, perlunya RIDA itu ditransformasikan, dimartabatkan. Itu yang dicadangkan supaya ditubuhkan MARA. Sebab itulah setahun selepas itu, pada 5 hari bulan Jun, dianjurkan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Kemudian kalau kita lihat Kongres Ekonomi Bumi Putra 3 tahun selepas itu, 1968, iaitu tempoh di saat negara nak berhadapan dengan pilihan raya. Dan kita berhadapan dengan keadaan perkauman yang paling serius dalam sejarah tanah air. Tragedi 13 Mei 1969 yang membawa kepada penyusunan semula masyarakat dan diwujudkan dasar ekonomi baru, DEB, yang
mempunyai serampang dua mata, menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Dan dalam konteks itulah entiti seperti MARA yang lahir daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra itu diberikan satu bentuk pemerkasaan. Daripada hanya melihat soal bagaimana nak mengupayakan ekonomi orang Melayu dengan melatih mereka untuk menjadi usahawan, kepada satu agenda pendidikan yang lebih bersifat jangka panjang. Kerana antara kata-kata Tun Razak yang penting disebut, tidak ada jalan pintas untuk orang Melayu ini berjaya melainkan dengan ilmu pengetahuan. Itu sebab dia seiring dengan fasa 1969 krisis berlakunya perkauman itu, maka diperkasakan agenda afirmatif yang melaksanakan dasar ekonomi baru melalui MARA, dihantar ramai anak-anak Melayu untuk keluar negara, untuk memperolehi pendidikan yang lebih tinggi lagi. Diwujudkan selepas itu MRSM bagi memastikan anak-anak Melayu tidak ketinggalan dalam sains, teknologi dan dalam aspek matematik. Mungkin anak-anak Melayu yang pada waktu itu mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang lemah ataupun matematik yang lemah, tetapi diberikan peluang untuk masuk dalam sistem pendidikan MARA, MRSM. Contohnya, saya ingat lagi Tan Sri Wahid Omar ketika dalam convocation UPTM waktu menerima anugerah kedoktoran. Beliau menyatakan kalau bukan kerana MARA, beliau tidak akan berada di sini hari ini. Kerana beliau bukanlah orang yang menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris. Dia hanya dapat C saja. Tetapi diberikan peluang masuk MRSM dan mendapat A dan dihantar ke luar negara. Itu satu contoh bagaimana fasa-fasa waktu itu yang kita memfokuskan soal bagaimana Bumi Putra ini dapat berpartisipasi, dapat menyertai pelbagai sektor profesional dan iktisas. Tetapi hari ini kalau kita lihat, suasana sudah berubah. Dunia sudah berubah. Kita harus melihat jangkauan 10, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Apakah lanskap dan struktur ekonomi baru dengan teknologi baru. Hari ini orang sudah tidak bercakap soal teknologi-teknologi yang tradisi. Kita bercakap soal AI, artificial intelligence. Kita bercakap soal IoT. Kita bercakap soal IR 4.0. Kita bercakap soal industri-industri yang berteknologi tinggi, bukan lagi otomotif yang menggunakan kaedah lama, tetapi menggunakan EV contohnya, electronic vehicle. Dan hari ini di negara China contohnya, mereka tidak bercakap soal EV lagi, mereka bercakap soal REV, renewable energy vehicle. So ini contoh-contoh yang bagaimana kalau Bumi Putra tidak melihat agenda Bumi Putra ini, tidak dilihat dalam ruang lingkup 20-30 tahun akan datang, kita akan menjadi tidak relevan. Sebab itulah melihat kongres ini dalam erti kata memperkasakan kembali dan mengukuhkan kembali agenda Bumi Putra itu dengan satu pandangan yang lebih bersifat holistik dan masa hadapan. Itu futuristik. Yang itu yang saya rasa antara perkara yang perlu diberikan perhatian, dan kenapa ia penting untuk Kongres Ekonomi Bumi Putra ini hari ini dianjurkan oleh kerajaan. Sekali lagi, Datuk, seketika nanti kita juga akan menyentuh berkenaan tentang apakah penumpuan dan address di isu berkenaan survivability golongan Bumi Putra dan juga kemampanan usaha-usaha yang dilakukan untuk membantu khusus dalam konteks golongan Bumi Putra ini. Semuanya seketika nanti dalam Naratif Khas. Kau memang cukup licik. Modus operandi kau memang cukup terancang. Kau kenal ni? Razali Iman, 48 tahun. Mangsa mengalami demensia, nyanyuk. Sindrom kemerosotan otak disebabkan kerosakan otak secara berperingkat. 16 Mac 2020 mati. Ni. Ismail Zulkifli, 55 tahun. 1 Oktober 2016 mati. Mangsa disahkan mati disebabkan oleh kencing manis. Ni. Nurain Abdullah, 52 tahun. 20 September 2014
sakit jantung. Itu baru 3 orang yang aku sebut. Sedangkan masih banyak lagi dekat luar yang mati disebabkan oleh kau. Kau meletakkan kesalahan kepada orang lain terhadap jenayah yang kau lakukan. Kau ingat aku tak tahu? Mereka yang mendekati kau, aku tahu. Aku dah tahu dah itu yang akan keluar daripada mulut kau. Kau satu-satunya pelaku jenayah yang aku tak dapat nak bawa ke muka pengadilan. Dan bukan aku sahaja yang kehilangan orang tersayang disebabkan oleh dia, tetapi kamu juga. Ayo, kita hentikan. RM100 juta geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro untuk menaikkan taraf sistem jualan inventory dan perakaunan digital. RM900 juta pinjaman di bawah BNM Bank Negara Malaysia menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. RM40 juta untuk program Shop Malaysia Online, iaitu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital di setiap DUN akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan RM25 juta. Besok kembali naratif khas pada malam ini. Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang akan berlangsung 29 Februari sehingga 2 Mac 2024. Datuk, seketika tadi kita menyentuh sedikit berkenaan tentang survivability ataupun kemampanan golongan Bumi Putra khususnya. Dalam konteks meritokrasi ini, Kongres Bumi Putra, Ekonomi Bumi Putra ini, apakah ia diwujudkan, dizahirkan kembali kerana menyedari hakikat bahawasanya persaingan oleh Bumi Putra masih lagi berlaku kesenjangan mungkin dengan kaum yang lain ataupun dalam konteks ekonomi ini, Datuk? Ya, satu perkara yang kita harus akui bahawa Padang masih lagi tidak sama rata. Okey. Dan atas asas itulah maknanya pada masa yang sama kita perlu perimbangan. Kita tidak mahu mewujudkan mentaliti tongkat di kalangan orang Melayu. Okey. Semuanya harus bergantung kepada kerajaan semata-mata. Sebab itulah pentingnya Kongres ini melihat secara holistik soal pendidikannya. Apakah pendidikan hari ini mampu melahirkan modal-modal insan yang mempunyai daya saing yang tinggi, terjun dalam realiti dunia yang very kompetitif ataupun yang daya saingnya amat tinggi, dan apakah mereka berupaya untuk menguruskan kepelbagaian risiko yang bakal mereka hadapi, contohnya sekiranya mereka terlibat sebagai usahawan. Pada masa yang sama, apakah bentuk bantuan-bantuan kerajaan supaya akhirnya kita tidak juga mahu
wujudnya kelompok yang hanya yang saya istilahkan sebagai grand shopping ataupun pergi ke setiap kementerian, agensi-agensi, dia tahu dah dia ada grant-grant yang memberikan wang ataupun dana secara percuma ini. Tetapi akhirnya dana ini tidak digunakan secara paling efektif dan berkesan untuk mereka benar-benar bersaing. Bukan sekadar di pentas domestik, tetapi juga di pentas antarabangsa. Itu sebab bila kita bercakap soal salah satu klusternya adalah pemerkasaan industri halal. Kita mahu industri halal ni kan dekat dengan majoriti Bumiputera yang beragama Islam contohnya. Tetapi hari ini kalau kita tengok dari segi data, yang menerima ataupun sijil halal kan tak sampai pun 20% golongan Bumiputera. Jadi apakah mereka ini tidak melihat ini sebagai salah satu peluang yang besar ataupun mereka melihat bahawa mereka tidak mempunyai kapasiti untuk menerobos dalam pelbagai sektor halal itu sendiri. Kerana halal itu bukan hanya tertakluk kepada soal bidang makanan saja, tapi industri farmaseutical, perubatan dan sebagainya, pelancongan dan sebagainya, dan bagaimana mereka mampu bersaing di pentas-pentas antarabangsa. Ini memerlukan pensijilan, keupayaan yang sebenarnya inilah yang antara perkara yang harus diberikan fokus. Dalam konteks yang lain, contohnya anak-anak muda hari ini banyak yang terlibat, khususnya Bumiputera, dalam gig ekonomi. Ekonomi yang sebenarnya kalau kita lihat asal usulnya bukan sangat bersifat pekerjaan. Maksudnya tidak diiktiraf pun sebagai salah satu daripada aspek pekerjaan dalam akta sekerja. Bila tidak diiktiraf, mereka ini tidak akan mendapat insurans, mereka tidak akan dapat sistem penggajian yang setara dengan apa yang mereka usahakan, kerana dalam konteks gig ekonomi peringkat awalnya dia hanyalah sebagai satu side income ataupun pendapatan tambahan. Tetapi landscape ekonomi sudah berubah selepas apa yang berlaku pandemik COVID yang lalu, yang mana akhirnya masyarakat dan generasi muda ini melihat gig ekonomi itu adalah sandaran utama untuk mereka mendapatkan pendapatan. Dan bagaimana kita sebagai kerajaan nak menyantuni kelompok-kelompok ini, kan? Soal hak mereka, soal kebajikan mereka yang mereka pun sebenarnya tidak ada caruman pun dalam KWSP contohnya. Jauh sekali kita bercakap soal pencen. Jadi apakah golongan yang keciciran dalam pendidikan, mereka rasa lebih baik aku terlibat dalam sebagai penghantar, sama ada Grab Food, Food Panda dan sebagainya, yang kalau aku bekerja sebulan boleh dapat 3,000, 4,000. Berbanding kalau menghabiskan masa dalam universiti mendapat degree, habis 6 tahun ataupun 5 tahun, setahun di matrikulasi, 4 tahun di peringkat ijazah, akhirnya peluang pekerjaan belum tentu ada. Jadi mentaliti ini yang kita perlu tangani dan tanggapi bagi membolehkan kita merencanakan kerangka pelan tindakan yang lebih bersifat menyeluruh dan lebih berkesan untuk address isu-isu yang bersifat kontemporari seperti ini. Apa yang disuarakan oleh Datuk tadi adalah isu-isu yang sekian lama membarah ataupun bertapak dalam konteks lanskap ekonomi, khususnya kitaran ekonomi Bumiputera. Mungkin ada yang berpandangan ia bukan hanya boleh terhenti sekadar kertas kerja, cadangan atau pandangan, tetapi akan turut menyentuh berkenaan tentang dasar-dasar yang perlu diperhalusi, diubah ataupun digubal. Jadi apakah Kongres Ekonomi Bumiputera sudah bersedia untuk lebih terbuka dalam melihat dasar-dasar yang dilaksanakan selama ini mungkin mempunyai kelompongan, lakuna atau kekurangan yang boleh diperbaiki, dan apakah kerajaan juga sudah bersedia menerima mungkin teguran, penambahbaikan hasil daripada cadangan tersebut? Ya, daripada awal pengurusi sekretariat atau pengurusi penganjur Datuk Seri Zahid menyebutkan dalam mesyuarat, silsilah mesyuarat awal kepada ketua-ketua kluster dan juga jawatankuasa pemandu. Kita tidak mahu melihat kongres ini sebagai kerajaan driven ataupun government driven dasar. Kita nak supaya merakyatkan kongres ini agar dia bersifat inklusif dan kita dapat
menanggapi dan juga mengumpul seberapa banyak maklum balas daripada pelbagai kumpulan pemegang taruh ataupun stakeholder, daripada golongan marhan yang biasa, ketua kampung yang berada daripada luar bandar, sehinggalah golongan profesional, industri player, pemain-pemain industri dan pelbagai sektor, golongan bangsawan, golongan agamawan, golongan profesional, golongan cendekiawan, pelajar, orang muda dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat kongres ini, kita sudah bincangkan sejak bulan 9 yang lepas. Ya. Tetapi 2 bulan ini intensif. Semua kluster-kluster ini menjalankan pelbagai sesi libat urus di seluruh Malaysia. Mereka pergi ke setiap negeri untuk melakukan proses mendapatkan maklum balas apa yang boleh kita garapkan sebagai resolusi untuk dijadikan panduan dalam kita merangka pelaksanaan tindakan sebagai resolusi utama Kongres akan datang. Sebagai contoh pendidikan, tadi Cik Ismail sebut soal apakah kerajaan bersedia mendengar. Memang kita tak dapat feedback ini daripada agensi-agensi kerajaan. Antara perkara yang ditimbulkan, sebab saya dapat maklum balas dan juga laporan daripada kluster reformasi pendidikan. Ada yang mengatakan bahawa kita perlu melakukan reformasi pendidikan ini dengan mengambil kira sejak daripada prasekolah lagi. Maknanya prasekolah ini perlu diseragamkan. Tak boleh kita buat secara piecemeal. Dan kita harus melihat balik kurikulum kita. Sama ada kurikulum kita ini benar-benar menjana modal insan yang diharapkan dapat menangani dunia masa hadapan. Dan ini contoh-contoh perkara yang termasuklah ada yang mencadangkan sehingga ke peringkat kita harus memperkenalkan semula peperiksaan di peringkat sekolah rendah. UPSR contohnya. Dan ini bukannya suara daripada orang-orang kerajaan. Ini suara daripada golongan pelbagai pemegang taruh. Bukan saja daripada golongan academician, tetapi juga pemain industri, orang kampung, orang biasa. Sebab proses libat urus ini berjalan dengan begitu intensif. Dan cadangan-cadangan ini penting untuk kita garapkan. Kerana apa sebab mereka mencadangkan sedemikian? Kita kena lihat. Contohnya, apabila kita bercakap soal TVET, pemikiran umumnya masih melihat TVET ini sebagai kelas kedua. Mereka yang tercicir daripada arus perdana, itulah bidang yang boleh diterokai. Sedangkan di negara-negara maju hari ini, di Jerman, di Jepun, di Korea, hatta di negara-negara Skandinavia, mereka melihat TVET ini sebagai satu bidang penting sebagai menjana ekonomi dan sumber pendapatan yang lebih lumayan daripada bidang-bidang profesional yang biasa. Dan ini terbukti kalau kita tengok dalam konteks MARA contohnya. Saya selalu bandingkan bagaimana orang yang masuk giat MARA yang mungkin tak ada SPM pun, tapi dia boleh membaca, menulis, mengira sebagai minimum requirement yang diperlukan. Kalau mereka masuk dalam bidang electric chargeman, 3 tahun mereka ambil bidang ni, ambil sijil di peringkat asas, A1 sampai A4. Kemudian mereka sambung lagi di peringkat Institut Kemahiran MARA. Dalam bidang chargeman, sijil yang profesional lebih tinggi lagi, BO sampai B4. Lepas 6 tahun, kalau mereka nak terus bekerja, job market, pasaran memang menanti-nantikan. Dan minimum gaji bagi mereka yang ada sijil di peringkat high voltage ini tak kurang daripada 8,000, 9,000 dah. Kalau mereka nak memfokuskan pula dalam bidang oil and gas, dalam bidang chargeman, pergi ke KKTM Kemaman contohnya, keluar selepas 2 tahun setengah, apa yang saya dimaklumkan oleh industri termasuk Petronas sendiri, gaji minimum mereka ni antara 15,000 ke 18,000 sebulan. Cuba bayangkan 9 tahun punya proses mendapatkan kemahiran boleh mencapai sampai RM19,000. TVET dianggap sebagai satu pendidikan seiring dengan pendidikan konvensional yang ada. Dan hari ini kita bercakap soal TVET aras tinggi ataupun TVET berteknologi tinggi dalam bidang AI, dalam bidang IoT, dalam bidang EV, dalam bidang hydrogen, kereta yang berteraskan renewable energies. Sebab itulah pendekatan yang sekarang ini kerajaan buat di bawah Datuk Seri Zahid sendiri mempengerusikan Majlis TVET Negara.
bila ada kluster yang Kongres Ekonomi Bumiputera yang mendapatkan maklum balas dan libat urus ini. Menariknya, ada yang mencadangkan kita harus mengikut bagaimana kaedah Jerman contohnya. Mereka ada 2 sijil di peringkat secondary ataupun high school. Okey. Sijil seperti mana SPM kita dan ada juga disebut sebagai Meister. Sijil yang mengiktiraf kemahiran ini. Ya. Dan pelajar-pelajar daripada sekolah rendah contohnya masuk sebagai tingkatan 1 kalau di Jerman di peringkat pergi kepada high school, mereka boleh pilih nak masuk dalam bidang akademik biasa ataupun nak masuk dalam bidang kemahiran vocational TVET ini. Okey. Dan kedua-duanya diiktiraf oleh negara dan dia akan melihat pendidikan ini relevan dengan keperluan industri. Kan? Sebab itu kalau kita tengok industri, bila kita libat urus dengan pelbagai pemain-pemain industri, mereka bercakap terus terang, mereka lebih suka ataupun lebih bersedia mengambil pelajar-pelajar yang ada sijil-sijil profesional berbanding dengan pelajar-pelajar yang mempunyai ijazah daripada universiti. Apa sebab feedback yang kita dapat? Dia kata, kalau mereka yang daripada universiti 80%-90% lebih kepada teori. Ya. Tetapi kalau mereka yang dalam sijil-sijil profesional, kemahiran, diploma kemahiran, 70% adalah hands-on. Adalah berasaskan kemahiran yang selaras dengan keperluan industri. Okey. Itu antara perkara-perkara yang kita kena lihat. Dan sudah tentu dapatan seperti ini kalau dibentangkan sebagai resolusi penting kepada Kongres, harus didengar oleh kerajaan. Okey. Kan? Dan ini bagus satu contoh yang saya dapat kutip daripada sesi-sesi libat urus. Okey. Saya pun tak pergi ke semua tempat. Kita tambah lagi contoh nanti seketika nanti. Datuk, apa yang penting TVET sudah menjadi satu bentuk persaingan kepada pendidikan akademik peringkat konvensional ataupun akademik yang biasa dilalui oleh pelajar dalam konteks negara kita. Datuk, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Ketika pandemik tu memang kita susah nak tahu apa itu pandemik. Ketengah memang tak adalah time PKP, memang kerugian saja. Memerlukan wang juga bila tak kerja ni, dia tak dapat bayar. Di mana majikan ada buat potongan-potongan yang seterusnya. Dan efek dia adalah lambatkan buah seperti lautan. Paling kritikal waktu tu sebenarnya memang kita orang punya cash flow. Tipulah kalau tak terkesankan. Walaupun RM1, RM2 pun. Mungkin kecil pada kita tapi besar pada orang lain. I decided to take a loan tu pasal the business has to run. Jualan kek saya tu dia jatuh dalam 60%. Usahawan ni nombor 1 dia, pokok pangkal dia, akar umbi dia ialah marketing. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Kebetulan dia orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan.
Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam ni je. Kalau abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak 63.1 bilion ringgit pada tahun 2025. Tahap berikutnya menjadi peneraju pasaran halalan thayyiban. Kini telah diiktiraf sebagai pengeluar sijil halal certification di peringkat antarabangsa. Justru keupayaan industri halalan thayyiban negara akan terus dikembangkan bersama dengan pensijilan. Besok kembali naratif khas. Datuk, tadi kita juga ada menyentuh berkenaan tentang membangunkan simbiosis ekonomi, kitaran ekonomi Bumiputera. Kita pernah terdengar usaha untuk mencapai sekurang-kurang 30% pemilikan equity dalam kalangan Bumiputera. Tapi sehingga setakat ini seolah-olah masih jauh daripada harapan dan juga impiannya itu. Apa boleh tercapai? Bagaimana boleh direalisasikan? Dan apakah KEB ini memberi penumpuan kepada retorika 30% pemilikan equity Bumiputera itu? Encik Ismail pun sebut perkataan retorika. Saya setuju. Okay. Kenapa kita harus berretorika dengan 30% pegangan equity? Sedangkan dari segi perspektif ekonomi pun, kan, equity dalam konteks capital market contohnya, shares market, selalunya tidak menggambarkan ekonomi benar on the ground, di lapangan sebenar. Maknanya jumlah good and services produced in the economy, kan? Berapa peratus sebenarnya yang benar-benar menyumbang kepada kek ekonomi yang benar-benar dirasai oleh rakyat di bawah. Ya? Sebab secara mudahnya dari segi shares, kalau kata-kata kita perlukan 30% equity orang Melayu dalam capital market. Dia boleh naik dengan turun. Hari ini kita memiliki, esok kita jual. Kerana harga naik, orang nak untung, mudah. Tetapi adakah dia memberi gambaran sebenar keadaan Pak Ali di Pasir Putih ataupun Pak Ahmad di Gerik yang bertani, yang melakukan perusahaan kecil? Apakah ini memberikan gambaran bahawa kehidupan mereka berubah kerana ekonomi ataupun equity ini 30%? Bagi saya tidak. Apa yang kita harus fikirkan dengan lebih konstruktif dan lebih realistik, bagi saya, kami di MARA kita sudah mulakan dengan satu kerangka yang kita panggil sebagai 3P. Penyertaan, pemilikan dan penguasaan. Maknanya kita boleh berbangga contohnya, kan, institusi Bumiputera seperti MARA telah melahirkan 10,289 doktor, kan, yang berada dalam sektor perubatan, farmasis, dentist dan sebagainya. Kan? Kita boleh berbangga melahirkan 7,000 lebih sejak 2006 kan, sampai sekarang. Orang yang terlibat dalam bidang kejuruteraan. Kita ada angka sehingga 6,000 golongan profesional dalam perakaunan. Tetapi apakah kayu ukur kejayaan kita dalam konteks Bumiputera ini dengan adanya jumlah mereka yang sudah pun ada dalam pelbagai sektor ikhtisas ini? Mungkin di EB dulu kita tercapai. Sebab 20 tahun selepas 1971, kita dah ada numbers ini dalam pelbagai sektor. Tetapi ini tidak menggambarkan satu realiti bahawa ekonomi Bumiputera ini hanya dengan kita berpartisipasi dalam pelbagai sektor. Kita kena tengok P yang kedua. P yang kedua adalah pemilikan. Sejauh mana contohnya Bumiputera sudah mempunyai pemilikan dalam sektor health industry, kesihatan. Kan? Berapa ramai doktor-doktor ini sebenarnya yang buka klinik, yang membuka hospital, kan? Dan memiliki sebahagian daripada peratusan dalam konteks kesihatan itu.
dalam bidang, kalau kita bercakap soal perakaunan, berapa ramai akauntan-akauntan kita mempunyai firma-firmanya sendiri. Dan peratusnya berbanding dengan keseluruhan sektor tersebut berapa peratus. Kalau 5%, okey. Tak apa 5%. Macam mana kita nak meningkatkan 5%? Sebab itu P yang ketiga yang kita harus ukur ialah penguasaan. Kan? Kita sudah ada penyertaan, bagus kita ada lahir ramai accountant. Kita ada doktor, bagus kita lahir ramai doktor. Kita masuk soal pemilikan, berapa ramai doktor yang buka klinik? Berapa ramai doktor yang membuka konsortium untuk membina hospital? Akhirnya, di mana mereka membeli ubat-ubat ini? Kan? The whole supply chain itu akan menentukan sejauh mana kita boleh mengukur keupayaan Bumiputera menguasai seluruh rantaian ekonomi dalam sektor perubatan saja contohnya. Ini belum lagi kita bercakap soal sektor pemakanan, sektor pelancongan, sektor teknologi-teknologi baru seperti otomotif, EV dan sebagainya. Jadi bagi saya, Kongres Ekonomi Bumiputera kali ini perlu menghadirkan atau mencadangkan satu kaedah pengukuran yang lebih realistik, yang lebih bersifat holistik bagi menggambarkan penguasaan ekonomi Bumiputera dalam pelbagai sektor. Bukan hanya kita rasa selesa dan seronok dengan jumlah penyertaan kita semata-mata. Alhamdulillah, kita tak kata kerajaan gagal. Maknanya hasil pada dasar kerajaan terdahulu sehingga hari ini, dan MARA memainkan peranan, menyumbang selain pada institusi seperti JPA, menghantar anak-anak Bumiputera kita sehingga dapat menguasai pelbagai bidang ini. Tetapi seperti mana saya katakan, P yang pertama penyertaan itu kita boleh mengira dari segi outputnya. Tetapi outcome-nya bagaimana? Yang ini yang kami cadangkan di peringkat MARA. P yang kedua ini soal pemilikan dan penguasaan perlu diambil kira dalam kita merangka kaedah atau metodologi mengukur keberkesanan apa juga agenda ekonomi Bumiputera ini. Dalam hal itu, Datuk, saya menyentuh sedikit, mungkin agak remote ataupun agak jauh, tetapi apatah sementara kita mempunyai MARA dalam ruang ini bercakap mengenai pemerkasaan Bumiputera dan juga KEB ini. 2 tahun yang lalu dilaporkan oleh SSM peningkatan pendaftaran perniagaan meningkat dalam peratusan yang tinggi, menggambarkan walaupun pandemik berlaku tetapi masyarakat melihat ruang perniagaan itu ada. Tetapi masalahnya apabila dalam konteks Bumiputera, kategorinya itu masih tertakluk dalam kategori mikro yang mungkin jumlah pekerjanya sehingga 5 ke 75 orang ataupun keuntungan 300,000 setahun masih tidak mencapai sehingga tahap sederhana iaitu lebih 20 juta setahun. Jadi apakah ini juga kebimbangan dan kerisauan yang akan disuarakan dalam KEB walaupun penyertaan itu banyak tetapi penguasaan dalam pasarannya itu masih lagi tidak kompetitif? Bagus. Ini juga yang dibangkitkan dalam libat urus di peringkat kluster penguasaan kekayaan dan korporat, yang mana dia seiring dengan apa yang saya katakan tadi. Kita mungkin boleh berbangga dengan berapa ramai yang mendaftar sebagai syarikat. Maknanya kita berjaya melahirkan usahawan-usahawan yang mulai menyertai dalam sektor pelbagai ekonomi negara. Tetapi isunya, apakah mereka mempunyai daya kemampanan dan kelestarian? Soal sustainability. Dalam pengalaman saya yang singkat sebagai pengurusi ini, saya banyak turun ke lapangan. Bila saya berjumpa dengan pemain industri otomotif, contohnya di peringkat pomen saja, kita yang data yang secara tidak rasmi, kita ada dekat 60% pomen di Pulau Pinang contohnya di kalangan orang Melayu Bumiputera. Tetapi daripada 60% ini, sentiasa nangkanya fluctuate. Berubah-ubah. Kerana apa? Jangka hayat mereka ni mungkin 5 tahun, 6 tahun, lepas tu mereka tutup. Kerana isu kelestarian tadi. Sebab itu di peringkat MARA pun, kita bukan hanya melihat soal bagaimana nak membantu usahawan nak membuka perniagaan baru. Startup. Tetapi kita memastikan bahawa soal kelestarian ini, kita tak boleh hanya bagi ikan, kita kena memastikan bukan soal saja kail, tetapi ekosistem yang mereka berada di dalam sektor tersebut benar-benar mampan agar mereka mampu bukan saja berdaya maju tetapi juga berdaya saing dan lestari. Maknanya mereka boleh sustain sama. Dan aspek yang ketiga yang penting adalah
bagaimana kita pastikan mereka ini graduate daripada yang disebutkan oleh Ismail tadi, kan? Mungkin di peringkat nano ataupun mikro, kan? Kemudian nak pergi kepada sederhana dan lebih besar lagi. Ini yang memerlukan, yang saya katakan, kalau ada pun program-program yang bersifat intervensi daripada kerajaan, kita harus bersifat lebih spesifik dan melihat kerangka yang menyeluruh, supaya kita tidak hanya sekadar menyediakan geran-geran seperti mana dulu, yang akhirnya setiap agensi ada duplikasi dari segi program-programnya. Contohnya bila MARA, kita ada grant untuk usahawan membelikan mesin, kan? Maknanya 60% katakan mesin ada harganya 1 juta, 600,000 disumbangkan oleh oleh usahawan, 400,000, 40% lagi daripada MARA. Tetapi di MIDF pun ada juga, kan? Jadi itu yang saya maksudkan tadi awal-awal tadi, saya katakan ada jenis orang ni yang dia akan pandai menghidu peluang ini, yang kerja dia untuk mendapatkan semua geran-geran ini. Soalnya, apakah usaha untuk memastikan kita jangan bekerja secara silo. Semua agensi-agensi kerajaan yang ada ni, kita perlu sinergikan untuk kita memastikan apa juga pelan tindakan dan pelaksanaan kepada pelan tindakan itu dapat dilakukan secara efektif dan berkesan, tidak bersifat menyendiri ataupun teritorial, tetapi dia bersifat sinergi. Ini semua bergantung kepada data. Isu yang paling penting sekarang ni, kita ada atau tidak data yang bersifat centralized, kan? Supaya contohnya SME Bank nak bagi bantuan kepada usahawan A ini, kan? Apakah dia tahu bahawa usahawan A ini sudah pun mendapat bantuan daripada MARA, daripada PNS, daripada Teraju, daripada mana-mana agensi lain yang membantu, kan? Apakah mungkin kita ada satu central agency, kan? Ataupun agensi pusat yang mengumpulkan segala data ini, dan akhirnya program intervensi yang dibuat oleh kerajaan, baik daripada Kementerian Ekonomi ataupun daripada Kementerian Kewangan, kan, dapat menyelaraskan keseluruhannya. Bagi saya, kan, kalau saya boleh mencadangkan kepada kerajaan sebagai pengurusi MARA, bukan kerana saya sebagai pengurusi MARA, tapi MARA adalah institusi orang Melayu dan Bumiputera yang ada aktanya. Di bawah akta MARA, kalau kita baca akta MARA 1966, kan, MARA ni satu institusi yang boleh melakukan dan boleh buat macam-macam benda, kan? Dan memang pun dilahirkan untuk membantu agenda Bumiputera, perkara 153 itu. Dan kerajaan membelanjakan begitu banyak setiap tahun. Cemail, contohnya tahun ini saja, kerajaan peruntukkan 3.99 bilion. Lebih besar daripada banyak kementerian-kementerian lain. Buat apa kita nak ada institusi seperti ini dan kita tidak manfaatkan? Itu isunya, Datuk. Kalau isu geran ini, balik-balik orang yang sama, balik-balik institusi yang sama, mana peluang kepada orang lain? Sebab itulah saya katakan perlunya ada central agency yang mempunyai peranan sebagai repository center ataupun pusat yang mengumpul semua maklumat ini, dan maklumat inilah yang akan dikongsikan dengan semua agensi-agensi yang terkait, termasuk JLC yang mempunyai agenda untuk membantu Bumiputera. Okey, Datuk, kita akan lanjutkan perbincangan kita seketika nanti, berehat seketika, selepas ini dalam Relatif Fast. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah, lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya.
kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Kamu akan jadi satu-satunya anak murid cikgu. Cikgu Hasmah berkorban masa dan tenaga mencurahkan ilmu kepada satu-satunya anak murid beliau. Diri yang kosong diisi dengan ilmu yang luas, tanpa mengira ruang yang terbatas. Sentiasa mempersiapkan saya dengan pengetahuan. Kenapa Ramli nak sekolah? Saya mau belajar dan jadi pandai supaya dapat ubah nasib keluarga kami, cikgu. Bersua kembali naratif khas Kongres Ekonomi Bumi Putra yang akan berlangsung 29 Februari sehingga 2 Mac 2024. Datuk Ira, satu perkaranya adalah berkenaan tentang konsistensi Kongres Ekonomi Bumi Putra ini. Buat julung-julung kalinya, Mara selaku Sekretariat Penganjuran. Jadi mungkin pertanyaannya selepas ini, apakah ia hanya akan hilang begitu saja resolusi, perbincangan dan juga persetujuan daripada Kongres ini, kerana bak kata perumpamaan alang-alang menyelut pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang kalau dah buat itu biar menunjukkan keberhasilannya. Jadi apa pendirian Mara terhadap penganjuran KEB kali ini? Ya, saya kalau tanya saya lah, saya suka dengan apa yang dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid kepada Datuk Seri Anwar Perdana Menteri. Idea penganjuran ini supaya Mara itu dijadikan salah satu daripada penganjur utama selain daripada Kementerian Ekonomi. Kerana kalau kita selepas ini pun, kalau diberikan amanah kepada Mara untuk menjadi agensi ataupun salah satu daripada agensi yang mengawal selia dan juga mengawasi ataupun monitoring kan, apa juga hasil dapatan dan dasar resolusi yang bakal diangkat dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra pada 29, 1 dan 2 hari bulan nanti. Sebab pentingnya ialah macam mana Ismail kata tadi, kita perlu melihat dari segi konsistensi dan juga kesinambungannya. Kita tak nak seperti mana yang saya bangkitkan daripada awal. Kita tak tahu kita ni nombor 10 ke nombor 8. Yang kita tahu 1965, 1968 dan juga 1980. Kan? Yang melahirkan banyak institusi penting. Tapi persoalan yang kedua, apakah kita nak supaya setiap kali kongres hanya cadangan untuk mewujudkan institusi baru? Bagi saya, setakat inilah saya tak lihat lagi lah cadangan-cadangan libat urus. Dan kalau tanya saya secara peribadi, kita tak perlu incur unnecessary cost. Maknanya terpaksa mencadangkan, akhirnya kerajaan terpaksa menambah kos-kos tambahan yang baru untuk mewujudkan institusi yang akhirnya sifatnya bertindan ataupun tanggungjawabnya bertindan dengan institusi yang sedia ada. Kan? Satu ketika kita cadangkan supaya diwujudkan institusi yang saya tak mau sebut namanya, yang sifatnya akhirnya bertindan dengan Mara, bertindan dengan UDA, bertindan dengan Felkra dan sebagainya contohnya. Jadi
lebih baik kita memperkasakan agensi-agensi yang sedia ada ini dan kita dapat menggarap semua pihak, terutama juga adalah JLC. Hari ini JLC utama negara seperti Khazanah, seperti PNB, KWSP, Tabung Haji, mereka mesti menjiwai agenda Bumi Putera ini. Ya. Soalnya, apakah agensi ini masih relevan dalam memperkasa Bumi Putera, Datuk? Agensi JLC Khazanah sudah tentu relevan. MARA khususnya? MARA saya rasa selagi mana perkara 153 itu ada, selagi itulah MARA itu relevan. Dan saya tidak merasakan bahawa kita sudah tiba masanya MARA itu dimatikan, kerana MARA ini adalah legasi Bumi Putera dan Melayu, hasil daripada perjuangan UMNO yang daripada kepimpinan terdahulu, mahu melihat dan memperkasa anak bangsa kita. Supaya bila kita bercakap soal agenda Bumi Putera, ia adalah agenda rakyat kerana dia mewakili 71% Bumi Putera mengikut statistik terbaru negara ataupun kerajaan yang daripada Jabatan Statistik. Dan kita harus melihat ini sebagai satu bentuk yang konstruktif. Jangan bersifat negatif. Kerana sekiranya orang Melayu dan Bumi Putera itu dapat kita perkasakan ekonominya. Lebih ramai orang Melayu kita ni ataupun orang Bumi Putera yang mempunyai keupayaan ekonomi. Dengan sendiri, mereka mempunyai keupayaan untuk berbelanja. Bila mereka nak berbelanja, mereka akan membeli daripada kedai-kedai China, India dan kaum-kaum lain. Dengan sendiri, masing-masing akan mendapat manfaat daripada hasil yang kita sama-sama garapkan. Tapi kena ingat, ini soal agenda memperkasa Bumi Putera. Kita tidak sekali-kali menafikan soal agenda bantuan seperti agenda membasmi kemiskinan yang bagi saya tidak harus dilihat dalam konteks perkauman ataupun kita harus mendiskriminasikan antara Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Sebab idea Tun Razak dulu pun bila dia memperkenalkan dasar ekonomi baru, salah satu daripada serampang dua mata itu adalah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Dan ketika Datuk Seri Najib sendiri pun memperkenalkan B40, M40, T20, apa sebenarnya aspirasinya? Kerana apabila kita cakap soal golongan B40, B40 ini bukan hanya terikat kepada orang Melayu saja. Orang Cina pun ada yang B40, orang India pun ada B40, Kadazan Dusun, Bumi Putera Sabah Sarawak pun ada B40. Dan kalaupun bantuan nak diberikan, subsidi ataupun subsidi tersasar ataupun apa juga bantuan-bantuan intervensi yang diberikan, dia akan diberikan kepada kelompok-kelompok tanpa mengira kaum. Jadi ini bezanya. Jangan kita melihat agenda pemerkasaan ekonomi Bumi Putera yang kita nak laksanakan melalui Kongres Ekonomi Bumi Putera ini daripada perspektif perkauman yang sempit ataupun melihatnya dalam kerangka yang bersifat sentimen dan emosi yang menjerat diri kita dalam suasana yang tidak harmoni. Mengangkat keupayaan Bumi Putera tidak bermakna menidakkan potensi dan keupayaan kawan-kawan yang lain, seperti mana konsep keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. 29 Februari sehingga 2 Mac 2024 bertepat di PICC Putrajaya, Datuk. Akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan akan ada ucap utama daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Selamat berjaya untuk Kongres Ekonomi Bumi Putera edisi 2024. Terima kasih kerana bersama kami. Dengan itu kita tinggalkan. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Salam Malaysia Mada.